Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, ar-a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk masih dapat meneruskan pengajian kitab Ayyuhal Walad pada pagi hari ini, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan syafaat uzma beliaulah kita semua berharap kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berkata, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, iaitu Ali radhiyallahu anhu telah berkata, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa muta'annin. Apa yang bermaksud, Ali radhiyallahu anhu telah berkata, barang siapa menyangka bahawa dengan tanpa bersungguh-sungguh dapat sampai kepada tujuan, maksud dia tak payah susah-susah, dia boleh dapat sampai kepada tujuan, fahuwa mutamannin, dia adalah orang yang hanya berharap-harap kosong. Jadi ini apa pesan Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini dapat kita fahami bahawa kita tidak boleh hanya ingin mendapatkan syurga Allah, ingin mendapatkan akhirat yang bahagia, ingin mendapatkan makanah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya harapan dan keinginan, tanpa ada usaha, tanpa ada kesusahpayahan dalam hidup ini. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada hamba-Nya, mana-mana hamba-Nya yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kata mutamannin, hanya berharap-harap kosong. Lalu beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata lagi, wa man zanna annahu bibadlil jahdi, justru kalau ada orang ingat dengan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, untuk sampai kepada apa yang diharapkan di akhirat kelak, fahuwa muta'annin, dia seperti orang yang menantang. Dalam erti apa? Orang yang bersungguh-sungguh, disangka dengan dia sungguh-sungguh pula dia mesti dapat. Dia adalah seperti golongan Mu'tazilah yang berkata wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang hamba yang soleh ke dalam syurga. Walhal kita dah tahu, syurga adalah diberikan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Neraka disediakan bagi atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kita bersungguh-sungguh beramal betul, tapi kita serahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam ikhlas. Kerana kita tahu dengan kesungguhan kita beribadah adalah kerana kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Adalah kerana kita ini adalah hamba-Nya yang wajib mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau Allah menganugerahkan kita syurga, alhamdulillah. Kalau Allah tidak menganugerahkan kita syurga, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustaz, kita tak nak masuk neraka ustaz. Sebab itulah
salah seorang ulama yang terkenal, iaitu Abu Nawas, mendendangkan sebuah syair. Ilahi lastu lil firdausi ahla, oh Tuhanku, lastu, bukanlah aku bertempat pada firdaus sebagai ahli. Aku ni tak layak untuk mendapatkan syurga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat untuk menanggung api neraka Jahannam. Tak kuat. Kita tak nak api neraka, ya Allah. Kami tak nak, kami tak mampu, ya Allah, tak mampu. Walaupun kami tahu kami tidak layak untuk masuk syurga firdaus. Oleh sebab itu, fabhabali taubatan. Maka berikanlah kepada kami taubat, ya Allah. Waghfir dhunub, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Inilah suatu syair yang benar-benar membuat kita iktiraf, mengakui maqam kita maqam makhluk yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tapi jangan kita ingat dengan tanpa daya dan kekuatan kita memilih untuk tidak beramal. Kita memilih tidak ada kesungguhan untuk kita menuju kepada jalan yang lurus. Tidak ada kesungguhan untuk memperbanyak amal. Semoga Allah SWT menerima amal kita. Tidak, kita kena usaha. Tapi kita tetap menanggungkan nasib kita berada di kekuasaan Allah SWT dan iradah serta ilmunya. So kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi kita berharap dengan segala usaha kita ini Allah SWT menerimanya. Inilah yang dimaksud oleh ulama sebagai maqam ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan radhiyallahu rahimahullah, telah berkata Sayyidina Hasan rahimahullah, talabul jannati bila amalin dhanbun minadz dzunub. Mencari syurga tanpa ada amal adalah merupakan dosa daripada berbagai jenis dosa. Maka kita tidak boleh mencari syurga tanpa amal. Ini adalah suatu dosa daripada dosa. Kerana apa? Seolah-olah kita sudah menentukan nasib kita ini adalah di kalangan orang-orang yang akan memasukkan, adalah kalangan orang-orang yang akan dimasukkan dalam api neraka. Ini maksud seperti apa? Seperti ada pada hari ini, terutamanya bagi orang-orang atau pelajar-pelajar pondok misalnya, atau madrasah misalnya, yang baru belajar akidah. Dia sampai pada penjelasan gurunya bahawa takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Lalu gurunya juga mensyarahkan bahawa Allah SWT lah yang menentukan siapa yang dapat syurganya, siapa yang mendapat nerakanya, siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Lalu murid tersebut menyangka, berarti kalau dah semuanya ditentukan oleh Allah, buat apa saya nak solat? Saya tak solat ni sebab apa? Sebab Allah dah tentukan saya untuk tidak solat. Saya tidak belajar sebab apa? Saya malas belajar ni sebab Allah dah takdirkan saya ini malas belajar. So janganlah paksa saya belajar. Misalnya inilah penyakit yang biasanya dihadapi oleh penuntut ilmu pada awal mereka menuntut ilmu. Sebab itu Imam Ghazali meletakkan chapter ini termasuk di awal pembahasan. Walhal, hadirin wal hadirat hafizakumullah, untuk menjawab persoalan ini, sudi untuk saya jelaskan suatu perkara yang banyak kali dijelaskan oleh guru-guru, oleh ulama-ulama. Kita tidak mengetahui takdir kita. Tidak ada satu pun di kalangan manusia selain para nabinya yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Taala tentang apa yang akan terjadi di hadapan. Seperti baginda Rasulullah SAW yang telah dikhabarkan tentang 10 sahabat yang mubasysyiruna bil jannah, yang telah dijanjikan untuk mendapatkan syurga. 10 sahabat. Itu dikhabarkan kepada baginda Rasulullah SAW.
Dengan dikhabarkan itu pun tidak menunjukkan bahawa 10 sahabat tadi meninggalkan amal kerana saya telah mendapatkan syurga. Tidak. Mereka justru melakukan ibadah, Masya Allah. Kalau tuan-tuan puan-puan baca riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajah, ibadah dia, Masya Allah. Baca riwayat Sayyidina Umar, bagaimana kezuhudannya, Masya Allah. Tegas tapi zuhud. Baca riwayat Sayyidina Abu Bakar, begitu halusnya dan budi pekerti dia. Masya Allah. Baca bagaimana pemurahnya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman memberi sedekah. Tangan dia ringan. Bagi. Dia kaya tapi dia bagi. Misalnya, Masya Allah. Kita di dunia sekarang ini, ada orang kaya berbilion-bilion, mungkin sedekahlah berjuta-juta, tapi masih juta. Ada tak orang kaya berani nak bagi, ada orang datang bagi. Tak kisah siapa pun tu minta, dia bagi. Paling-paling dia akan bina suatu foundation untuk mengurus charity dia. Dan orang yang memegang foundation tersebut mengabuse duit foundation tersebut. Ini yang bahaya. Ini salahnya. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, kerana tidak ada yang mengetahui masa depan kita, tidak ada yang mengetahui apa nasib kita, tidak ada yang mengetahui di mana kita akan pergi, maka kalau kita berkata, biarlah saya macam ni, Allah dah takdirkan saya seperti ini, itu menunjukkan bahawa dia itu justru orang yang sombong. Seolah-olah dia dah baca apa takdir dia. Seolah-olah dia telah mentilik apa yang ada di Lauh Mahfuz. Dan perkara ini adalah batil. Kerana ketidaktahuan kita akan nasib kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun akan datang. Kerana tidak tahunya saya apa yang terjadi 10 tahun akan datang, tidakkah saya berkeinginan nasib yang akan menimpa saya itu baik-baik belaka? Tentu saya berkeinginan apa yang berlaku pada saya mestilah yang baik-baik. Saya berharap takdir saya adalah baik-baik belaka. Maka oleh sebab itu, kita berusaha, bekerja keras untuk berharap dengan harapan Allah SWT mentakdirkan kita, iaitu berada pada tempat yang kita harapkan. Siapa yang tidak berharap bahawa hidupnya bahagia di dunia, yang bahagia, di akhirat bahagia, dijauhi daripada api neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cubalah kita merenung nasib kita, merenung masa depan kita, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan akhirat kita adalah menjadi pengakhiran yang baik, menjadi pengakhiran yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khatimah. Kita susah di dunia sahaja, tak payah susah. Kita nak jadi kaya tapi tak nak usaha. Kita nak jadi alim tapi tak nak belajar. Kita nak jadi baik tapi tidak mahu mendidik diri kita, mendisiplinkan diri kita. Hadir wa hadir hafizahullah. Bagaimana kita ingin mendapatkan syurga kalau kita tidak datang dengan amal? Lalu beliau berkata lagi, wa qala ilmul haqiqati tarkul mulahazatil amal wala tarkul amal. Iaitu ilmul haqiqah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini semua orang berkata bahawa saya ingin belajar ilmu hakikat. Saya belajar dengan saya kerana saya mengajarkan hakikat. Inilah hakikat, ilmu hakikat. Ilmu yang menyikap segala ilmu. Contoh dia macam tu. Ada. Akhirnya orang pun, Ustaz, saya nak belajar. Saya tak nak belajar akidah, saya nak belajar hakikat. Datang orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hakikat. Tapi dia lupa, apakah ilmu hakikat itu sebenarnya? Kata ulama,
tarkul ilmul hakikah adalah tarku mulahadzatil amali la tarkul amali. Ilmu hakikat adalah meninggalkan mulahadzatul amal. Mulahadzatul amal tu apa? Menilik amal. Jadi apa? Oh, saya ni solat. Saya ni orang yang soleh. Saya ni orang yang mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini orang yang ahli ibadah. Saya kalau solat malam 100 rakaat, tak ada yang mampu solat 100 rakaat. Itu mulahadzatul amal. Maka ilmu hakikat membuang perkara tersebut. Bila kita solat ada takabur, nauzubillah, astagfirullah. Jadi ibarat sabda iaitu apa? Kata ulama, istighfar perlu kepada istighfar yang lain. Satu istighfar perlu kepada istighfar yang lain. Takut istighfar yang pertama itu ada takabur, dengan istighfar yang kedua harap diampunkan takabur pada istighfar yang pertama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini ilmu hakikat, tarku mulahadzatil amali, meninggal menilik amal. Itulah dia, meninggal menilik amal. Cubalah kita berusaha meninggalkan menilik amal kita. Itulah ilmu hakikat yang sebenar. Bukan la tarkul amali. Bukan meninggalkan amal. Jadi ada orang belajar ilmu hakikat, dia kata apa? Kan Allah yang menjadikan semua benda ni. Dah kalau saya macam ni, biarlah saya macam ni saja. Allah dah takdirkan saya macam ni, saya tak solat, biarkanlah saya tak solat. Kerana apa? Kerana hidup saya dah melihat hakikat. Hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada diri saya. Maka saya tak solat ni, tak, ni memang Allah yang tentukan. Macam tu. Itu adalah penyebab kepada kekufuran. Inilah yang menyebabkan seseorang itu tergelincir. Tergelincir dengan apa? Tergelincir dengan takabur pada kononnya dia ikut ilmu hakikat. Walhal itu bukan ilmu hakikat. Kerana kata ulama, la tarkul amali, bukan meninggalkan amal. Cuba kita tengok ulama-ulama yang besar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menurut ulama, Sayyidina Ali inilah salah satu sumber daripada berbagai ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seperti yang disebutkan oleh salah seorang Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari dalam kitabnya yang mengatakan Sayyidina Ali ini sumber ilmu tersebut. Dan apa dia kata? Cuba lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana ibadah dia sebagai seorang yang berada di makam yang tertinggi. Dia termasuk yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia malas beramal? Apakah dia meninggalkan solat fardu? Apakah dia meninggalkan tahajud? Sebab itu setelah ini Imam Al-Ghazali akan membahas tentang pentingnya bertahajud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang bijak, yang cerdik, mandana, orang yang menghutang nafsahu pada diri dia. Dia hutang pada diri dia sendiri. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal dengan apa yang akan datang setelah kematian nanti. Jadi dia beramal untuk menyiapkan diri dia. Menyiapkan diri dia agar supaya tidak masuk di dalam api neraka. Wal ahmaqu, ahmaq, orang yang ahmaq ni adalah bodoh, adalah yang hamqa. Yang hamqa bahasa Melayu dia lebih kurang yang bebal atau bodoh. Ahmaq man atba'a nafsahu, yang mengikuti nafsu dia. Hawaha, iaitu hawa nafsu dia.
Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berharap pada Allah SWT. Berarti dia tak nak usaha, tapi dia berharap mendapatkan syurga. Logik dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu syurga dan neraka milik Allah. Allah yang menentukan siapa masuk syurga dan neraka. Akan tetapi, logiknya, tidakkah patut Allah SWT memberikan syurga kepada hamba-Nya yang ia redai? Bagaimana mungkin Allah memberi keredaannya kepada hamba tersebut kalau hamba tersebut melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh sebab itulah kita yakin dengan hakul yakin, hanya dengan amal dan ikhlas dapat menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, ikhlas tidak mungkin kita dapatkan melainkan kita melatih diri kita dengan beramal sehingga amalan tersebut sudah seperti biasa dan tidak ada unsur riak dan takabur dalam diri kita kerana ia menjadi bahagian daripada darah daging kita. Dan ini tidak mungkin terjadi melainkan dengan istiqamah, konsisten dengan ibadah kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali meneruskan nasihat beliau, ayyuhal waladu, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha bitakraril ilmi wa mutala'atil kutubi. Berapa banyak malamlah engkau telah menghidupkannya dengan mengulang kaji ilmu, mutala'ah kitab-kitab. Baca tengah malam ni, tak tidur baca kitab. Kita Masya Allah tak payah sebutlah. Pukul 11 mati lampu, tidur berdengkur, bangun-bangun terlepas subuh. Ini Imam Ghazali ingatkan kat murid dia yang setiap malam tak tidur duk belajar ni. Wa haramta ala nafsika an-nauma. Engkau haramkan diri engkau untuk tidur. Malam belajar bersungguh-sungguh, tak nak tidur. Belajar, hafal, tulis kitab, belajar. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi. Aku pun tak tahu apa yang buat, yang motivate engkau sampai buat benda macam tu. Ni dia nak tegur murid dia. Macam saya kata, konteks dia ni murid yang dah mengaji lama dengan Imam Ghazali. Alim, berbagai ilmu yang dia dapat, tapi masih bertanya kepada Imam Ghazali, minta nasihat, apa tujuan aku hidup ni? Bagi satu nasihat yang aku nak pegang ni sampai aku mati. So Imam Ghazali kata, apa lagi nasihat yang boleh aku bagi? Amal lah, engkau ilmu dah ada, amal lah. Itu maksud dia. Maka dia kata, apa yang buat engkau sampai malam tak tidur? Belajar. In kana niyatuka nailal aradi dunia. Kalau niat kau untuk mendapat pangkat-pangkat dunia, tujuan-tujuan dunia, wa jazaba khutamiha, dan menarik segala harta-harta dunia, wa tahsila manasibiha, dan menghasilkan pangkat-pangkat dunia, wal mubahata 'alal aqrani wal amthali, atau saling berunggul-unggulan atau saling compete, berkompet, membandingkan, ada compete dengan apa? Dengan akron, kawan-kawan dan yang sesama engkau. Maksud dia, kawan tu dia dah tulis 2 jurnal, aku kena tulis 3 jurnal. Kena kejar dia. Faham? Kawan tu dah hafal 10 juz, aku kena hafal 30 juz ni. Hafal lagi laju, habis laju. Kalau itu tujuan engkau, fawailun laka, maka ketahuilah, api neraka wel menunggu engkau. Api neraka wel menunggu engkau. Kerana niat kau dah tak betul. Niat kau, walaupun ini ilmu, tapi kerana urusan duniawi, niat kau dah tak betul. Maka ini saya bagi nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Terutama kalau ada di kalangan yang mendengar pengajian ini, di kalangan cikgu. Saya nasihatkan, jangan sekali-kali
kita memotivasi murid kita untuk menuntut ilmu kerana mengejar dunia. Belajar rajin-rajin supaya nanti boleh belajar dapat sijil, jadi orang-orang yang hebat, mendapat pangkat yang tinggi, duduk dekat iaitu apa? Duduk dekat dalam office yang ada aircon, yang sedap, gaji besar. Akhirnya budak-budak belajar sebab apa? Sebab untuk dapat duit, untuk mendapat pangkat. Dan ini menjadi motivasi dia. Fawailun laka, kata Imam Al-Ghazali. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena betulkan niat kita. Tujuan kita mendorong anak-anak kita, murid-murid kita menuntut ilmu adalah pertama kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, redha Allah berada pada hamba-hambanya yang berilmu dan beramal. Itu satu. Yang kedua, agar supaya kita menunaikan tugas kita sebagai hambanya, hamba Allah SWT, yang Allah SWT memerintahkan hambanya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang menurut riwayat muslimin, tapi difahamkan juga muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu pada siapa? Kepada setiap orang lelaki muslim dan juga muslimat. Menurut hadis muslimin saja, tapi ulama memasukkan dengan makna bidirayah, kita panggil, bahawa juga muslimatin menuntut ilmu. Sebab itu alhamdulillah kita di Malaysia, lelaki perempuan, kita suruh mereka semua menuntut ilmu. Yang ketiga, kerana menghilangkan kejahilan. Sebab kita tidak mahu kita punya generasi adalah generasi yang jahil. Disebut kita tak tahu. Kita tahu amal tanpa ilmu tak diterima. Oleh sebab itu kita menuntut ilmu. Itu tujuan kita menyuruh anak kita menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kita motivasikan anak kita, okey, pergi belajar rajin-rajin supaya nanti dapat nilai A. Salah besar. Saya tahu mungkin ada KPI. Sekolah ni paling banyak A, sekolah ni sikit A. Kita kejar KPI. Akhirnya apa yang akan terjadi? Kita mendidik pelajar-pelajar SPM kita. Kita mendidik pelajar-pelajar UPSR, PMR kita. Saya tak tahu sekarang nama dia, tak ada PMR. Zaman saya dulu PMR lah nama dia. Untuk apa? Untuk dapat A, 10A, 5A. Zaman saya 4A. Itu yang dikejar. A, jumlah A. Apa yang akan kita lahirkan? Pelajar-pelajar yang buka soalan-soalan lama, hafalkan semua soalan dan jawapan. Lalu dia jawab, dapat A. Dia lulus, kita bagi dia kitab Arab suruh baca, dia tak mampu baca. Ini banyak yang terjadi. Dapat A, quotation, matematik, semua hebat waktu ujian, lulus dapat 10A, fizik A. Masuk universiti, 0, kosong balik. Sebab apa? Lepas A, selesai dah. Masuk universiti, dia tak kompeten. Ini kita tak nak. Kita nak memberi ilmu kepada dia. Kesadaran kepada dia. Ilmu dan kesadaran sehingga dia menuntut ilmu kerana tahu pentingnya ilmu. Mencari redha Allah. Menjadi manusia yang berguna. Bila ujian, dia menjawab kerana tulus, ini adalah ilmu aku. Ini kena faham. Ini adalah tugas kita. Sebab itu kita melihat bagaimana berapa banyak pelajar-pelajar dapat 10A stamp. Kalau ambil stamp, sijil tinggi agama Malaysia, Mumtaz Mutasofi. Berapa ratus keluar Mumtaz Mutasofi. Tapi mereka Mumtaz Mutasofi sampai di universiti di negara Arab, tahun pertama fail. Tak reti baca kitab, tak boleh menulis Arab dengan benar, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Kerana tujuan utama menuntut ilmu adalah tidak benar. Ini saya memberi contoh dan nasihat saya kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah.
kita kena sedarkan murid kita, dewasakan murid kita tentang pentingnya menuntut ilmu kerana mencari redha Allah, menghilangkan kejahilan, bukan kerana duit. Jangan sampai mereka belajar hanya fikir kerana apa? Nak kerja apa, nak kerja apa, nak kerja apa. Kita kena tahu, kita tidak boleh melahirkan murid seperti itu. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Fawailun laka, wailun laka, wailun laka. Summa wailun laka, lalu neraka wail juga kepadamu. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah niat engkau untuk menuntut ilmu macam tadi, tak tidur malam, adalah kerana untuk menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahziba akhlaqika, dan untuk melatih diri engkau, akhlak engkau, belajar tasawuf sebab nak tahu ini sifat-sifat yang keji, ini sifat-sifat yang baik. Bagaimana saya nak solat malam yang paling banyak, amal ibadah, zikir apa yang boleh saya bacakan. Tahdziba akhlaqika wa kasran nafsil ammaratu bisu. Bagaimana saya melawan nafsu ini. Nafsu di dalam jiwa manusia ini ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan. Bagaimana saya memerangi nafsu yang paling rendah, iaitu nafsu ammaratu bisu. Lepas tu nafsu lawamah. Barulah nafsu-nafsu yang lain sampai nafsu radiyah. Okey, baru sampai derajat yang tertinggi nafsu radiyah. Bagaimana saya mau melawan al-nafsu al-amaratu bisu. Kalau ini tujuan engkau menuntut ilmu, malam tak tidur, tapi tujuan dia ini. Contoh dia, orang tak tidur malam kerana ada soalan fiqh yang ditanya, tidak ada jawapan. Jadi dia tak tidur, kena cari jawapan, selesaikan masalah ini malam ini. Sebab saya tak nak melihat ada umat yang dalam keadaan kesusahan pun baca mutalaah. Dan akhirnya dia jumpa. Sebab apa? Untuk menggali hukum fiqah ni tidak semudah buka Google, type, jumpa dalam Google, kita bagi fatwa. Saya bagi tahu terus terang, berapa banyak orang yang tergelincir. Bahkan ada yang berfatwa pakai Islam fatwa, web fatwa. Boleh ke tidak boleh? Ini bahaya. Bahaya. Bukan kata tak boleh. Bahaya kalau tidak diketahui siapa yang mengeluarkan fatwa tersebut. Kita mengajar di masjid, jawab Islam web berkata, Syabakah Islamiah berkata, Islam web betul? Tak boleh. Bahaya. Kerana kita tidak tahu siapa yang menulis. Lainlah kalau kita akses internet kerana mencari fatwa rasmi Darul Ifta' Misriyah seperti lembaga fatwa kerajaan Mesir misalnya yang ada di internet. Itu special case lah. Kerana apa? Kerana memang itu adalah ruang di mana boleh mengakses fatwa. Sehingga kan ketika kita berada di masjid, menjawab soalan, menjawab dengan jujur, datang dari fatwa lembaga fatwa Mesir misalnya. Sehingga kita tahu sumber. Jadi orang ulama, ustaz yang malam tidak tidur membuka kitab-kitab turas. Kerana apa? Kerana sumber ilmu berada pada turas. Memang Al-Quran dan Sunnah, tapi mensyarahkan Al-Quran dan Sunnah ini adalah para ulama. Kita perlu mencari pendapat ulama untuk mengetahui hukum perkara tersebut. Maka kita pun membaca kitab turas. Baca untuk mencari jawapannya. Sampai kita menemukan jawapan yang sesuai. Apabila kita telah menemukan jawapan tersebut, maka kita pun memberikan jawapan yang betul. Ini kerana apa? Tujuan dia ihya'us syariatin Nabi SAW. Maka tubalaka, bahagialah engkau. Atau kita pergi menuntut ilmu kerana kita berusaha untuk mendapatkan sebanyak ilmu agar supaya umat kita tidak menjadi umat-umat yang jahil. Yang jahiliah. Bayangkan takkan kita nak duduk di negara Malaysia di mana sudah tidak ada ulama yang hebat.
Kita ingat, suatu waktu dahulu, tanah Melayu ini penuh dengan ulama-ulama yang alim al-kibar. Syekh Idris Al-Marbawi. Dia karang kitab berjilid-jilid, tuan-tuan dan puan-puan. Tak macam kita. Kita nak karang buku 200 muka surat pun susah. Kita cuba renungkan ulama dahulu. Kalau mengeluarkan fatwa, dia tak keluarkan dengan tasarruf. Dia buka kitab, dia kaji, dia menjawab dari Tuhfah, dari Nihayah, dari Majmu' dan kitab-kitab turas. Bukan pada hari ini Google. Ini perbezaan dia. Tuba laka, bahagialah engkau. Walaqad sadaqa man qala, maka benarlah apa yang telah dikatakan. Saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faktika batilun. Suma tubalaka, lalu bahagialah engkau lagi. Maka benarlah orang yang berkata, saharul uyuni, iaitu malam. Kalau dibuka mata bermalam bersahur-sahur, maksudnya pak malam ni duk berjaga malam tanpa kerana tujuan engkau Allah ini sia-sia. Wa buka'uhunna, dan nangisan mata-mata ini kalau bukan kerana selain terhilang rindu kepada engkau Allah, itu adalah batil yang batil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba membeli buku yang terbaru saya terbitkan yang bernama Penyuluh Buat Penuntut, yang baru saya selesai tulis dan terbit, yang ia merupakan syarahan peringatan penuntut bagi adab-adab menuntut, yang mana buku ini tujuan saya terjemahkan adalah pada tahun 2018 ketika banyak murid-murid penuntut ilmu yang saya jumpa di Malaysia ini, di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah agama, ma'had-ma'had, tahfiz juga ma'had, mahupun pondok-pondok, ada yang tidak tahu apakah tujuan menuntut ilmu sebenarnya seperti yang telah disebutkan oleh ulama. Maka saya pun terpaksa dan merasa perlu untuk menterjemahkan kitab ini. Dia adalah suatu matan sebenarnya, matan syair yang dikarang oleh salah seorang kiai besar di Indonesia bernama Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi dari Indonesia, daripada Indonesia. Kiai Maisur Sindi ini meninggal di daerah Pare Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dia ini ulama yang alim, mengarang berbagai syair berbahasa Arab, nazam-nazam dalam bahasa Arab mengikut qawafi dan arud dan qawafi, mengikut not-not yang telah ditentukan oleh ulama, yang mana merupakan suatu syair petunjuk bagaimana menuntut ilmu dan tips-tips menuntut ilmu. Maka saya terjemahkan, tahqiq menterjemahkan bait-bait tersebut, lalu saya syarahkan serta saya sebutkan sumber-sumber tersebut. Kerana ada orang mempertikai kenapa kita perlu menghormati guru kita, kenapa kita perlu menyayangi guru-guru kita. Dan sampai hari ini ada orang yang menilai bahawa guru tidak perlu dihormati. Ilmu ini dituntut hanya kerana kita dah bayar maka kita berhak dapat ilmu. Tidak seperti itu. Ilmu sangat mahal harganya, lebih mahal daripada sekeping emas, tuan-tuan dan puan-puan. Maka insya-Allah boleh baca apa yang telah saya tulis tersebut dan sumber-sumbernya dekat mana untuk membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Imam Al-Ghazali memberi nasihat lagi, ayyuhal walad, wahai anakku, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati engkau. Fa innaka mayyitun, sebab engkau akan mati. Buatlah, do whatever you want. Where you will be, kita akan mati juga. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang kau nak cinta. Sesungguhnya engkau tetap akan berpisah daripada dia.
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Amallah apa yang kau nak beramal dengannya. Fa innaka majziyun, kerana sesungguhnya engkau akan diberi ganjaran dengan apa yang telah engkau lakukan. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalam Imam Ghazali ini, nasihat Imam Al-Ghazali ini adalah menunjukkan bahawa kita memang boleh buat apa yang kita nak di dunia ini. Tapi engkau kena ingat, apa yang engkau buat, itu yang kau dapat. Lebih kurang macam tu. Buatlah. Buatlah, nak buat dosa, buatlah. Tetap nanti kau kena tanggung dosa engkau. Buatlah apa kau nak buat. Itu inti dia. Inti dia pesan Imam Ghazali kepada kita semua. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wat tibbi wad dawawini wal ash'ari wan nujumi wal arudi wan nahwi wat tasrifi ghairu tadyi'il umri bi jalali dzil jalali. Ayyu syai'in, apa sahaja yang telah engkau hasilkan, apa sahaja, min tahsilil ilmil kalami, seperti engkau telah mengkaji ilmu kalam dan engkau menjadi seorang mutakallim. Wal khilafi, kau dah belajar ilmu khilaf, kau jadi alim dalam ilmu khilaf. Wat tibbi, dan kau belajar ilmu tib, kau dah jadi doktor yang alim. Wad dawawin, engkau dah hafal syair wal ash'ar, engkau jadi seorang syuara, seorang yang ahli tukang syair. Wan nujumi, kau belajar perbintangan. Wal arudi, dan kau belajar tentang ilmu arud. Wan nahwi, dan ilmu nahwu saraf. Wat tasrifi, dan saraf. Ghairu tad'i'il umuri, yang ini semua tidak lain tidak bukan hanya membazir waktu, membazir umur. Ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tib, ilmu syair, nujum, perbintangan, arud, nahwu, saraf. Ini semua dah membazirkan ilmu kau. Bil jalali dzil jalali, dengan keagungan, iaitu maksud dia aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bil jalali dzil jalali. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat, fil Injili Isa, di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, qala, yang mana dia berkata, min sa'ati an yuda'a al-mayyitu alal janazati, iaitu sejak mula satu saat daripada ketika dia diletakkan, iaitu mayat itu diletakkan alal janazah, ila ayyuda'a ala syafiril qabri, sampai diletakkan di liang-liang kubur, tepi-tepi kubur. Yas'alullahu ta'ala bi'azmatihi minhu arba'ina su'alan. Allah SWT akan bertanya kepada dia sebanyak, dengan keagungan Allah SWT akan bertanya sebanyak 40 soalan. Awwaluhu, yang pertama daripada soalan tersebut, yaqulullahu, Allah SWT akan berfirman ta'ala, abadi, wahai hambaku, taharta manzaral khalqi sinina, engkau telah menyucikan penglihatan makhluk sebanyak bertahun-tahun. Wa ma taharta manzari sa'atan, sedang engkau tidak menyucikan penglihatanku sa'atan, walaupun sesaat sekalipun. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbika, padahal setiap hari aku melihat hati engkau. Berarti apa, tuan-tuan dan puan-puan? Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan kepada muridnya adalah tentang pentingnya ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa tujuan kau menuntut ilmu? Kalau kau menuntut ilmu kalam untuk berdebat dengan orang, menjadi orang yang hebat dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni adalah scholastic theology, dengan berretorik, menjawab, menyesatkan orang, memfasikkan orang, mentadlilkan orang, mengkafirkan orang. Ini adalah salah dan batil. Na'udzubillah min zalik. Niat dah tak betul. Tak boleh belajar ilmu kalam kalau niat dia itu.
Belajar ilmu kalam untuk membela agama kita, membela akidah kita. Tapi kita bukan nak berdebat, nak bergaduh, nak apa, tak tunjuk yang kita hebat, tak. Misalnya. Tapi untuk pastikan akidah ahli sunnah wal jamaah ini tidak tergugat, ketika ia akan digugat, maka ini tujuan dia betul kalau menuntut ilmu kalam. Wal khilafi, dan belajar khilaf. Tujuan dia, oh ini khilaf tu, ini khilaf ni, sehingga kan, oh ni, okay, nak amal yang mudah ambil kaul ni, nak amal yang mudah ambil kaul ni. Ni. Ini Imam Ghazali karang satu kitab, nama dia Tahsinul Ma'akhir. Tahsinul Ma'akhir, saya ada kitab tersebut. Kitab perdebatan dia dengan mazhab-mazhab fiqh. Jadi, kalau kita tahu Tahaffudzul Falasifah, perdebatan dia dengan falsafah. Iktisaf fi i'tiqad, perdebatan dia dengan Mu'tazilah ketika dia lawan Mu'tazilah. Sedangkan Tahsinul Ma'akhir, perdebatan dia dengan ahli fiqh. Imam Ghazali ahli fiqh. Jangan kita ingat Imam Ghazali ni, oh ni sufi sesat dah. Imam Ghazali itu, dia ahli akidah, ahli fiqh, ahli tasawuf. Fiqh dia dikarang kitab Al-Basit. Lepas tu Al-Wasit. Lepas tu Al-Wajiz. Lalu Al-Khulasah. Itu Imam Al-Ghazali. Jadi tujuan belajar fiqh, saya menjadi mufti yang hebat. Tanya je soalan, jawab ni ni, ni gini. Memang niat apa? Tujuan dia baik untuk memberi solusi kepada umat. Tapi dia menjadi sesuatu yang maksiat apabila tujuan dia untuk takabur, menunjukkan dia lebih alim dari yang lain, satu. Yang kedua adalah hanya memberi berfatwa dengan apa yang mengikut hawa nafsu. Ini tak boleh. Lalu watibi, belajar perubatan sebab nak jadi kaya, nak mengubat orang, jadi doktor. Jadi doktor ni mesti banyak duit. Ini niat dah salah. Memang banyak orang. Saya ingat ada orang belajar tinggi-tinggi, habis SPM, dapat tertinggi, sambung A-level, dapat tinggi, belajar ambil medical school. Apabila ada pelajar yang juga mendapat nilai tinggi, lalu ditanya, kenapa tak masuk medical school? Boleh cepat masuk medical school. Dia ingat apa? Hanya orang dapat A. Paling pandai masuk ke sekolah perubatan. Kerana apa? Bagi dia, kalau masuk sekolah perubatan, lulus, berarti engkau balik sure akan mendapat tempat pekerjaan. Sure akan mendapat duit yang banyak. Na'udzubillah min zalik. Itu niat dah tak betul. Tujuan orang belajar ilmu perubatan untuk menolong umat, menolong manusia. Kalau ada orang yang miskin, tak ada duit, tapi dia sakit, ada barah, perlu dioperate dan lain-lain. Sanggup tak seorang doktor menerima dia dan merawat dia tanpa mengambil satu sen pun dari dia? Malah mengeluarkan ubat dengan duit dia sendiri. Sanggup ke tidak? Cuba kita renungkan. Kalau tujuan menuntut ilmu perubatan untuk jadi kaya raya, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, na'udzubillah min zalik, niat dah tak betul. Dan telah melanggar sumpah seorang doktor. Seorang doktor yang telah disumpah untuk tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menolong masyarakat. Tak kisah bangsa apapun dia. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wad-dawawin wal-ash'ar. Buat apa belajar syair-syair yang tinggi? Tujuan dia apa? Menjadi sastrawan negara untuk duduk di depan dengan hebatnya mendendangkan syair-syair, mensihir orang banyak dengan syairnya. Bukan sihir tukang sihir, tapi mensihir dengan syair dia untuk memperdaya, tapi membawa mereka ke jalan yang durjana, ke jalan kesesatan, ke jalan yang menyebabkan umat tambah porak-poranda. Ini bukan niat yang betul. Kalau kita ada kefasihan, kepitahan bercakap, bersyair dengan mempelajari syair tadi, tapi untuk memberi keinsafan kepada umat, maka itu tidak ada masalah. Jangan sampai kita pandai buat syair, tujuan dia untuk meminsungkan umat menuju kepada kebatilan, seperti lagu-lagu rock yang memiliki makna-makna satanik, seperti heavy metal dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik. Ini perlu dijauhi, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu an-nujum, belajar ilmu perbintangan kerana untuk buat astrologi, ini jelas kufur, tuan-tuan dan puan-puan. Melainkan belajar nujum untuk mengetahui arah kiblat,
untuk mengetahui waktu solat, untuk mengetahui bila awal bulan, kemungkinan awal bulan dan akhir bulan. Wal arudi, dan ilmu arud, wal nahwi wat tasrif, mempelajari bahasa, pandai bahasa, bukan tujuan untuk membaca Al-Quran, mengetahui makna Al-Quran dan juga kitab-kitab Arab, tapi justru untuk menjadi orang yang memperdagangkan terjemahan, memperdagangkan ilmu. Ini niat dah tak betul. Kita kena betulkan niat kita. Biar ilmu yang kita dapatkan hanya kerana Allah SWT. Begitu jugalah segala niat ilmu yang lain. Ilmu engineering, ilmu fizik, ilmu bisnes, ilmu kerajaan, ilmu politik dan lain-lain ilmu. Ingat, kita menuntut ilmu tersebut adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali berkata lagi, yaqulullahu taala ma tasna'u bi ghairi. Apa yang akan engkau lakukan tanpa aku? Wa anta mahfufun bi khairi. Sedangkan engkau diiringi iaitu diiringi bi khairi dengan kebaikanku. Ama anta asammu la tasma. Apakah engkau tidak mendengar? Apakah engkau peka? La tasma, yang tidak mendengarkan. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, wahai anakku, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa amal adalah gila, craziness. Knowledge without action, without amal, without practice is junun, adalah gila, tuan-tuan dan puan-puan. Wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ada ilmu tak sah, tak wujud. Sebab tak sah. Dia solat 100 rakaat, Ustaz, tapi tak baca, tak ada niat, tak letak niat dalam solat dia. Tak ada Fatihah dalam solat dia. Tak ada tahiyat akhir dalam solat dia. Tu. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak yakun. Tapi ada ilmu tak nak amal. Junun, gila. Dah tahu tapi tak nak amal. Orang gila ni. Menurut Imam Al-Ghazali sebagai orang gila, junun. Imam Ghazali kata junun. Wa'lam, ketahuilah, anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi. Sesungguhnya ilmu tidak akan menjauhkan engkau sehari pada hari ini daripada maksiat. Ilmu takkan menjauhkan kita daripada maksiat. Berapa banyak orang alim tapi buat benda yang tak baik. Maksud dia apa? Dengan memperdagang ilmunya. Seperti doktor-doktor yang mungkin mencharge patient-patient yang susah dan miskin dengan nilai atau harga yang mahal. La yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ati. Dan ilmu tidak akan membawa engkau kepada ketaatan. Tidak akan membawa engkau kepada ketaatan. Kerana ilmu sahaja tidak akan. Orientalis, Masya Allah. Alim dia, Masya Allah. Alim tu maksud dia ada ilmu tu, Masya Allah. Kalah kita, tuan-tuan dan perempuan. Saya pun kalah. Saya ada jumpa orientalis, sangat alim. Masya Allah. Dari segi ilmu tu, cakap Arab fasih, menulis Arab fasih, baca kitab Arab fasih, baca manuskrip yang lebih susah daripada kita orang Islam baca pun tak kerti. Ada. Tapi apakah menyebabkan mereka mendapat keridaan Allah? Sedangkan wal aqibatu lil muttaqin. Syurga hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bertakwa, redha Allah kepada orang yang bertakwa sahaja. Mereka tidak masuk Islam, mereka tidak mau menerima Islam dengan ilmu yang mereka ada. Tidak akan membuat dia semakin taat. Lan yub'idaka ghadan 'anil nari jahannam. Dia tidak akan menyebabkan engkau, menjauhkan engkau daripada api neraka besok. Dia tidak akan. Tapi wa idza lam ta'malil yauma, kalau engkau tidak beramal hari ini, walam tadarrakil ayyama al-madiyah,
dan tidak menemukan pada hari-hari yang telah lepas, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka engkau akan berkata besok di hari kiamat, farji'na na'mal salihan. Oh Allah, kembalikanlah kami ke dunia balik, na'mal salihan, aku akan berbuat soleh. Aku dah tahu dah sekarang, aku tahu apa aku nak buat. Fayuqalu, maka ini akan dikatakan kepadanya, ya ahmaqu, orang ahmak, orang bodoh, anta min hunaka taji, engkau baru datang dari sini, kau buat apa nak balik dekat sini balik? Tak payahlah balik ke sini. Kerana apa? Ini peringatan Allah SWT kepada sekalian umat. Kita tidak akan kembali ke dunia lagi. Kesempatan hidup hanya hari ini. Jangan kita sia-siakan. Jangan jadi seperti golongan yang kufar, yang tidak beriman dengan Allah, yang berkata, aku hidup sekali je di dunia ni, maka aku nak hidup sesedap-sedap mungkin, semewah-mewah mungkin, penuh dengan maksiat, tak ada masalah. Kerana apa? Dia merasa dia hidup hanya sekali. Padahal dia lupa hidup sekali tersebut singkat. 80 tahun dah padam. Mungkin 80 lebih sikit dah padam. Ada yang 60 dah padam. Ada yang 70 lebih dah padam. Cuba kita tengok. Ada yang tak payah 70, 30, 40 pun dah boleh padam. Jadi yang hidup itu singkat. Yang betul-betul kita kena siapkan diri kita adalah di akhirat nanti, iaitu kehidupan yang abadi. Kalau dapat bahagia, bahagia abadi. Kalau dapat syakawah, siksaan yang abadi. Kecuali siksaan di kalangan orang mukmin yang asi, yang melakukan maksiat, mereka akan masuk api neraka, lepas tu keluar masuk dalam syurga abadan sarmada selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin itulah sekadar nasihat kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan pada nasihat tentang ija'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.